Banjir Pahang semakin buruk. Jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 32,420 orang. ...181 kes positif COVID-19 dalam kalangan penduduk terjejas banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung ke Sabah, Sarawak dan Perlis. Tumpuan hari ini kemaskini banjir seluruh negara. Terus setia bersama berita wilayah. Visual yang dikongsikan wartawan Dian Fatihah Magno yang mengikuti tinjauan udara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM di sekitar Shah Alam dan Hulu Langat Selangor. Hasil tinjauan mendapati kebanyakan kawasan di Shah Alam yang terlibat banjir sudah mulai surut. Hanya di sekitar kawasan Seri Muda yang masih ditenggelami air. JBPM akan melakukan pemantauan dari masa ke semasa situasi banjir yang melanda sekitar Lembah Kelang dan Selangor sejak Khamis lalu. 7 mayat ditemukan manakala seorang masih hilang di kawasan banjir di seluruh Selangor. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Nur Azam Hamis berkata, 4 daripadanya ditemui di sekitar kawasan Seri Muda Shah Alam setakat petang ini. Laporan mangsa terperangkap dalam rumah yang kita cakap rumah semua sekarang ni, buat masa ni kita tak dapat lagi info yang menyatakan dia terperangkap dan kita pergi dapat mayat. Satu, ada mangsa yang kita dapati semalam ialah salah satu orang yang cuba menyelamat orang. Jadi dia bawa bot kan, betul tak? Dia collect ni dan kita terambil. Kemudian ada 3 mangsa yang dimaklumkan ini adalah lemas sendiri. Beliau memaklumkannya dalam sidang media di Pusat Kawalan Operasi Bencana Bomba Seri Muda Shah Alam. Tambah Nur Azam, 2 mayat ditemukan di Sepang pagi tadi manakala 1 lagi mayat ditemukan pada Sabtu lepas. Di Pahang pula 3 mayat daripada 5 individu yang dipercayai hilang selepas terlibat kejadian banjir lumpur di Telemong Bentong ditemukan hari ini. Dalam operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pahang berjaya menemukan mayat pertama pada jarak 2 km dari lokasi dipercayai hilang pada pukul 1.06 petang tadi. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani, dalam satu kenyataan memaklumkan mayat kedua seorang warga emas ditemukan pada pukul 1.20 petang tadi pada jarak 100 meter dari lokasi penemuan mayat pertama. Manakala mayat ketiga ditemukan 100 meter dari lokasi mayat kedua tadi. Operasi pencarian mangsa lain yang hilang giat dijalankan. Dalam pada itu, mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang kerana cuba meredah arus banjir berhampiran kampung Cempaka pada awal pagi Ahad ditemukan pada pukul 7.15 pagi tadi. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan Pusat Gerakan Operasi JBPM Negeri Pahang, mangsa Muhammad Helmi Nazlan, 34 tahun ditemukan lebih kurang 5 km dari tempat kejadian.
Kejadian mangsa bersama seorang rakan telah terkandas dan dihanyut arus deras semasa cuba mengharungi banjir bersama kereta mereka yang dalam perjalanan dari Kuantan ke Kuala Pahang. Bagaimanapun, rakan mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan memecahkan cermin belakang kereta tersebut. Jenazah mangsa diserahkan kepada polis dan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk tindakan lanjut. Situasi banjir dilaporkan semakin buruk di Pahang dengan jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 32,420 orang daripada 8,664 keluarga. Jumlah itu lebih tinggi berbanding 31,633 orang daripada 8,347 keluarga setakat pukul 4 petang tadi. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mereka ditempatkan di 255 buah pusat pemindahan sementara PPS membabitkan 8 daerah iaitu Kuantan, Maran, Raub, Lipis, Pekan, Temeloh, Perak dan Jerantut. Sementara itu, data laman web rasmi info banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS menunjukkan jumlah sungai yang mencapai tahap bahaya di Pahang juga semakin meningkat. Terdapat 18 sungai di Pahang telah melebihi tahap bahaya dan 8 sungai melebihi tahap amaran, manakala 6 lagi melebihi tahap waspada. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan agar pihak terlibat mengendalikan pusat pemindahan sementara PPS di kawasan terjejas banjir laksanakan saringan ujian COVID-19 terhadap penduduk yang dipindahkan. Baginda menzahirkan rasa bimbang jika PPS boleh menjadi punca kluster terbaru. Baginda bertitah prosedur operasi standard SOP ini perlu dititik beratkan ekoran negara masih lagi berada dalam ancaman COVID-19. Bila kita masuk ke PPS ni perlu buat swab test dan swab test supaya kita dapat asingkan mereka yang positif dan negatif. Dan ini perlu diambil kira prioriti utamanya utama sekali. Dan kita tidak mahu pusat ini menjadi center ataupun kluster pada COVID ini. Please take note of that. Baginda berkenan berangkat melawat penduduk terjejas banjir di PPS Wisma Belia, Kuantan. Rasa simpati turut dizahirkan kepada seluruh penduduk terkesan. Rakyat diseru agar bersabar dengan ujian. Keberangkatan baginda diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Pada lawatan ini, Al-Sultan Abdullah meluangkan masa hampir sejam bermula pukul 11.15 pagi menyantuni dan beramah mesra bersama penduduk terjejas banjir di PPS tersebut. Seri Paduka Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan. Banjir di Hulu Langat, keadaan terkini menunjukkan perkembangan positif di mana air telah surut. Penduduk yang juga kelihatan sudah mula melakukan kerja pembersihan di kediaman masing-masing. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Fahmi Zaidi di lokasi. Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Batu 18 Tengah, Kampung Jawa Hulu Langat, Selangor, di mana di sini antara lokasi yang terjejas ekoran kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini. Untuk pengetahuan anda, saya telah berada di sini sejak pukul 12 tengah hari tadi bagi meninjau kawasan di sekitar Hulu Langat ini. Dan sepanjang tinjauan yang saya lakukan, keadaan di sini bertambah baik berbanding dengan semalam. Dan saya juga dapat melihat air semakin surut dan cuaca yang baik pada hari ini telah membolehkan penduduk setempat melakukan kerja-kerja gotong royong dan pembersihan di rumah masing-masing. Namun kelihatan juga beberapa kenderaan yang masih lagi tersadai di bahu jalan akibat ditenggelami air banjir dan mengalami kerosakan.
Saya juga sebentar tadi berpeluang untuk menemu beberapa orang penduduk di kawasan ini dan rata-ratanya menyatakan kejadian ini merupakan kejadian banjir yang paling teruk pernah berlaku di sini. Dan ada di antara mereka yang menyatakan mengalami kerugian hampir RM100,000 akibat daripada kerosakan rumah mereka yang dipenuhi dengan timbunan kayu dan juga pokok besar yang tumbang akibat dihanyutkan arus deras banjir. Kerosakan jalan juga menyebabkan laluan masuk ke sini agak sesak dan menyukarkan bantuan dari luar untuk sampai kepada penduduk di sini. Sebentar tadi juga, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin hadir melakukan tinjauan banjir di sini dan berjumpa dengan penduduk-penduduk di kawasan ini. Turut bersama beliau, Ketua Setiausahanya Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani dan juga Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad. Dan untuk maklumat anda, banjir yang melanda negara pada musim monsun timur laut tahun ini telah menyaksikan lebih 40,000 orang telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS dan Selangor menjadi negeri paling teruk terjejas sehingga sesetengah kawasan boleh diibaratkan seperti dilanda tsunami. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan terkini langsung dari Hulu Langat. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Fahmi di atas perkembangan itu. Baik, kita beralih ke Perak. Banjir yang melanda daerah Mualim turut memberi kesan kepada 2 perkampungan orang asli di daerah tersebut. Untuk perinciannya, kita langsung bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur. Baiklah, saya kini berada di salah sebuah kediaman di kampung orang asli Cangkak Ramu, daerah Mualim, yang mana daerah Mualim terjejas akibat banjir yang melanda kawasan ini sejak 2 hari lepas. Hujan lebat yang berterusan menyebabkan paras sungai, terutamanya Sungai Bernam, mengalir ke penempatan penduduk. Dan ketika ini salah satu kediamannya seperti yang anda dapat lihat suasana di sekitar rumah kediaman di kampung orang asli ini, air telah pun naik. Dan saya nak tunjukkan kepada anda, kalau anda dapat lihat paras air, kesan paras air ini merupakan banjir yang berlaku awal tahun lalu, dan ketika ini tidaklah seteruk awal tahun lalu, tapi masih menyebabkan keadaan banjir di kawasan ini. Dan saya nak bersama dengan pemilik kediaman ini. Saya bersama dengan Encik Daud, anak lelaki Sina. Ya. Baik, Encik Daud, boleh ceritakan sejak bila air mula naik? Air ni naik sejak malam tadi lah. Lebih kurang pukul 10 malam macam tu air dah datang sini lah. Sampai pagi tadi. Macam tu lah. Dengan barang-barang semua macam mana? Tapi barang-barang kami dah sini dulu dah pindah buat bertubuh kat tempat tinggi. Dia dah selamat lah. Dah selamat dah. Saya difahamkan air ni limpahan air dari Sungai Bernam. Ya. Memang biasa. Memang biasa. Dan untuk Encik Daud dan juga sekeluarga, ada berapa ahli keluarga di sini? Saya sini ada dekat rumah ni ada 5 orang. Dekat sana rumah anak saya ni ada 5 orang juga. Jadi kesemuanya tinggal di sekitar kawasan ini lah. Tak berpindah? Tak ada pindah lagi lah. Sebab saya difahamkan Encik Daud telah pun bersedia lah. Tak bersedia. Tapi kalau lebih naik air boleh jadi kepindah jugalah. Ya, okey, baik. Tapi nampaknya air semakin turun. Jadi kita hanya menunggulah. Menunggu ajalah. Okey, baik. Terima kasih Encik Daud. Baiklah, bantuan telah pun digerakkan oleh agensi-agensi berkaitan termasuk bomba, polis, APM, rela dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk menyampaikan bantuan di kampung orang asli Cangkak Ramu di daerah Mualim ini. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan dari daerah Mualim untuk kejadian banjir di negeri Perak. Kita bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fahmi di atas perkembangan itu. Proses menyelamatkan penduduk terjejas banjir bukanlah proses yang mudah dan boleh dilakukan oleh semua pihak. Di Melaka, selain Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM antara yang bertugas lumus memastikan penduduk yang terkesan banjir selamat ketika kawasan perumahan mereka ditenggelami air. Laporannya langsung bersama wartawan Farah Huda Sahiran. Silakan.
Baik, terima kasih Nurul. Hari ini masuk hari keempat banjir di Melaka sejak 17 Disember lalu dan cuaca juga semakin cerah di beberapa kawasan di negeri ini. Dan kali ini saya bersama dengan Timbalan Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Melaka, Penguasa Kanan Bomba 1 Raja Saiful Iswandi Raja Hassan untuk memberi sedikit maklumat berkenaan dengan situasi banjir di Melaka. Terima kasih Tuan sudi bersama kita hari ini. Okey, terima kasih. Okay. Baik Tuan, kalau Tuan boleh kongsikan kepada penonton berita RTM hari ini bagaimana keadaan banjir di Melaka ketika ini Tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Bermula daripada petang semalam, kita dapati banjir di negeri Melaka semakin baik dan pulih. Hari ini bertambah baik. Jadi keadaan semasa pun hanya semalam saja di kawasan Melimau di Lancang, Kampung Lancang, kami menyelamatkan lebih kurang 6 keluarga dan 32 orang mangsa buat perpindahan banjir dalam jam 12 hingga pukul 3 pagi. Itu jelas kerja-kerja penyelamatan yang kami buat di negeri Melaka. Okey, baik Tuan, untuk daripada kerja-kerja penyelamatan yang Tuan kongsikan kepada kita tadi, berapa kekuatan pegawai dan anggota dalam proses menyelamat mangsa banjir di Melaka kali ini dan mungkin ada kesukaran semasa menjalankan operasi yang boleh kongsikan kepada penonton kita? Okey, dalam kita di negeri Melaka, kekuatan pegawai kita adalah lebih kurang 500 orang. Dalam satu masa kita akan standbykan lebih kurang 100 ke 150 orang akan sentiasa bersiap siaga untuk dalam keadaan apa-apa kecemasan termasuk banjir lah. Jadi dari segi kesukaran kami adalah seperti sedia maklum dalam pandemik COVID-19 ni kami terpaksa berjaga-jagalah dengan PPE yang lengkap supaya pada penyelamat semua tidak terkesan daripada jangkitan COVID-19. Baik Tuan, mungkin ada nasihat sikitlah kepada penduduk di Melaka kan yang nak balik-balik ke rumah untuk menjaga keselamatan diri Tuan, bagaimana? Okey, bagi penduduk negeri Melaka, setakat sekarang ni kami nasihatkan jika berlaku perubahan macam hujan di luar jangka dan mendapati paras air naik pada peringkat awal, kami semua mohon membuat perpindahan awal di pusat-pusat di tempat yang selamat dan seterusnya ke pusat yang disediakan untuk berlindung. Baik Tuan, terima kasih Tuan, dan pastinya perlu sentiasa berhati-hatilah kan, betul tak? Okey Tuan, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Baik, selain Melaka, banjir di Terengganu juga turut memasuki hari keempat. Rakan saya di sana Azrul Faizal Jusoh mengkabarkan yang situasi banjir sudah semakin pulih dengan hanya daerah Kemaman masih berhadapan dengan banjir. Untuk butirannya kita terus bersama Azrul. Azrul, teruskan. Baik, terima kasih Huda di Melaka, dan kini saya berada di Kemaman untuk perkembangan banjir terkini di waktu ini. Dan untuk makluman anda semua di mana Terengganu pada hari ini sepanjang hari cuaca amat baik dan Alhamdulillah mana dapat memberi ruang untuk penduduk terjejas kembali ke rumah pada yang telah pun ditutup PPS-nya. Dan antara yang terkini dikemaskini oleh Sekretariat Kuasa Bencana Pengurusan Bencana Terengganu, iaitu menerusi laporan yang dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi, iaitu seramai hanya tinggal 63 penduduk terjejas saja lagi yang tinggal di 3 PPS di daerah Kemaman ini, dan melibatkan 13 keluarga. Dan antara PPS yang masih lagi beroperasi, iaitu yang tertinggi di Surau Kampung Banho, melibatkan 39 penduduk terjejas daripada 3 keluarga ataupun 7 keluarga. Dan untuk seterusnya di Dewan SK Lembah Jabur melibatkan 9 penduduk terjejas daripada 3 keluarga. Dan untuk yang terkini juga yang baru dibuka pada sebelah malam tadi, iaitu di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok, iaitu melibatkan 15 penduduk terjejas daripada 3 keluarga. Dan antara yang boleh saya kongsikan di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok ini, penduduknya terlibat adalah disebabkan oleh air pasang besar yang melanda dan telah bertemu dengan air sungai yang turun daripada sebelah Sungai Cerol menuju ke Kampung Bukit Mentok, dan mengakibatkan mereka terpaksa dipindahkan pada malam tadi. Dan pada malam ini juga mereka
mereka juga di kampung berkenaan dinasihatkan oleh pihak berkuasa untuk terus berhati-hati dan juga memantau situasi semasa. Dilaporkan juga akan ada lagi pertemuan air besar dengan air yang turun daripada sebelah Sungai Syirul Kemaman dan juga Sungai Kemaman ini. Dan untuk keadaan seterusnya juga di mana sikit perkongsian dengan jalan yang ditutup di Terengganu melibatkan satu jalan iaitu yang tidak boleh dilalui sebarang kenderaan di daerah Dungun, di Jalan Tepus dan juga ke Kuala Jengai, dan dua lagi jalan iaitu hanya dibuka pada kenderaan ringan iaitu di Jalan Lubuk Kesum dan juga di Pelantuh di Kemaman. Dan untuk lembangan sungai yang masih lagi diberi tumpuan oleh pihak berkuasa untuk terus memantau untuk penerbangan semasa iaitu di sungai melibatkan Sungai Kemaman di stesen Paya Paman itu dilaporkan masih lagi berada di aras bahaya. Jadi itu antara yang terkini, dan juga pihak berkuasa juga mengeluarkan kenyataan bahawa tiada sebarang kes COVID-19 yang dilaporkan di kalangan penduduk terjejas di PPS yang dibuka di sepanjang 4 hari situasi banjir di Terengganu ini. Jadi saya kira itu dapat saya kongsikan untuk waktu ini dari Terengganu, dan kita kembali bersama Kasugas Nurul di studio untuk seterusnya. Silakan. Terima kasih Azrul di atas perkembangan banjir di Terengganu itu. Meskipun jumlah penduduk terjejas banjir dilaporkan meningkat di seluruh Pahang, beberapa kawasan di daerah Kuantan yang sebelum ini ditenggelami banjir kini mulai surut. Malah cuaca cerah hari ini juga memberi peluang kepada sebahagian penduduk untuk pulang membersihkan kediaman masing-masing. Untuk perkongsiannya kita terus bersama wartawan Rozihanis Abdul Rahman. Teruskan, Rozi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika semalam keadaan di Kuantan mendung dan sekali-sekala hujan rintik, namun hari ini alhamdulillah jika dapat anda sendiri lihat cuaca hari ini cukup cerah, matahari mulai muncul di bumi Kuantan ini, dan ia juga memberi peluang kepada penduduk yang terjejas untuk kembali ke kediaman masing-masing dan membersihkan kediaman. Dan seperti anda dapat lihat di belakang saya ketika ini pelbagai yang peralatan rumah yang dibasuh, termasuklah pakaian dan juga peralatan elektrik, dan ada juga banyak kenderaan yang sebelum ini terkandas yang dibanjiri air juga sekarang ini sedang dibersihkan dan juga dibaiki oleh penduduk yang terjejas. Dan orang ramai juga yang membersihkan kediaman mereka ini, bukan saja penduduk tapi juga orang luar yang termasuklah badan bukan kerajaan. Dan sekarang ini salah seorang orang yang sanggup turun padang untuk membantu dalam sesi pembersihan ini adalah Pengurus Besar Kanan Pusat Kutipan Zakat Pahang, Datuk Halidan Mat Daud. Terima kasih kerana sudi bersama dengan RPM. Jadi mungkin boleh Datuk kongsikan sesi pembersihan hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini kami di Pusat Kutipan Zakat Pahang dapat turun membantu mengulurkan bantuan untuk tolong membersihkan rumah yang telah dilanda banjir ini. Jadi kami di Pusat Kutipan Zakat Pahang telah menubuhkan skuad untuk membantu membersihkan ini. Jadi untuk hari ini alhamdulillah untuk yang permulaan ini peralatan sudah disediakan, kumpulan kami telah aturkan. Jadi kami bermula dengan rumah kaki tangan dulu. Jadi kaki tangan kami yang berada di Taman Seri Indapura ini yang terjejas teruk, habis barang-barangnya telah direndami air. Jadi kami bermula di sini, dan insya-Allah selepas ini kami akan pergi tempat lain pula. Jadi di PKZ saja ada 6 kaki tangan kami yang terpaksa berpindah kerana rumah ditenggelami air, dan selain pada itu ada 7 lagi yang terkepung putus hubungan. Jadi untuk permulaan ini kami bermula dengan rumah kaki tangan dulu. Jadi mungkin lepas ini akan beralih ke daerah-daerah lain ke macam mana? Ya, betul. Kami di bahagian Kutipan Zakat ini hanya untuk membantu tenaga untuk membersihkan rumah-rumah yang tenggelami banjir ini. Jadi selain daripada untuk membantu kaki tangan kami juga menyediakan skuad ini untuk membantu orang ramai jugalah. Jadi taman-taman di sekitar Kuantan ini banyak yang telah ditenggelami air ada 1-2 hari ini. Jadi kami telah mengaturkanlah dengan peralatan-peralatan disediakan untuk membantu membersihkan rumah-rumah ini. Dan di daerah-daerah lain kaki tangan kami di daerah akan
menyediakan pasukan yang samalah untuk membantu masyarakat ini, insyaAllah. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dan untuk kita samalah kita mendoakan moga cuaca bertambah baik dan memberi keselesaan kepada penduduk-penduduk terjejas untuk mereka membasuh, membersihkan kediaman masing-masing dan pastinya kehilangan harta benda juga sesuatu yang cukup menyedihkan bagi mereka yang terjejas. Jadi kita sama-samalah membantu melalui pelbagai badan-badan yang cuba untuk meminta bantuan yang supaya untuk dihulurkan kepada mereka yang terjejas. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan, Pahang. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rozi atas perkembangan itu. Banjir di Jajahan Pasir Mas Kelantan menunjukkan sedikit peningkatan apabila 11 pusat pembinaan sementara PPS dibuka di daerah itu. Bagi mendapatkan makluman semasa dari sana, kita langsung bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini saya berada di PPS Sekolah Kebangsaan Seri Rantau Panjang 2 yang menempatkan 441 penduduk terjejas banjir dari 105 keluarga. Di daerah Pasir Mas sekarang ini antara daerah yang terjejas teruk. Dan untuk perincian kita bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, Penolong Penguasa Bomba Tuan Imran Ismail. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah. Okey Tuan, boleh cerita sikit berkenaan dengan keadaan banjir di daerah ini dan ada operasi tak daripada pihak Tuan sini? Okey, banjir di Rantau Panjang ini khususnya 2-3 hari ini. Okey, pada hari ini cuaca agak baik, alhamdulillah. Tetapi ada operasi yang pihak bomba jalankan termasuk membawa keluar mangsa yang sesak nafas di Kampung Tasik Hulu. Dan juga beberapa orang mangsa ataupun penduduk yang terjejas banjir yang hendak keluar ke klinik kesihatan ataupun ke hospital yang kita tengok banyak jalan-jalan yang tidak dapat dilalui dengan kenderaan ringan. Jadi mereka memohon bantuan bomba kerana kita mempunyai lori-lori yang 5 tan yang dapat melalui jalan-jalan yang dinaiki air tersebutlah. Jadi pasukan bomba kita bertugas 24 jam, shift 24 jam. Jadi dengan ini di Balai Bomba Rantau Panjang kekuatan seramai 29 anggota termasuk saya. Jadi apabila dipecah kepada 2 shift akan ada 14 dan 15 anggota lah pada setiap shift itu 24 jam. Dan juga kita dilengkapi dengan 1 unit lori Highcom 5 tan. 1 unit highlight untuk menarik bot, dan bot yang kita miliki adalah 3 unit bot aluminium lah untuk operasi pemindahan mangsa banjir. Dan jika keadaan memerlukan, kita akan memohon bantuan daripada bomba-bomba berdekatan melalui Pusat Gerakan Operasi Kelantan untuk mendapatkan logistik seperti lori ataupun bot lah jika keadaan memerlukan. Okey Tuan, mungkin ada nasihat Tuan kepada penduduk khasnya untuk daerah ini. Okey, nasihat saya selaku pasukan penyelamat agar pihak ibu bapa memantau anak-anak yang bermain air kerana terdapat risiko di mana-mana saja. Okey, jika bermain air ini risiko lemas ataupun binatang berbahaya seperti lintah. Kerana pada tahun-tahun sebelum kita banyak menerima panggilan kecemasan haiwan seperti lintah lah yang mengganggu, menggigit kanak-kanak lah khususnya. Jadi saya memohon ibu bapa memantau lah. Yang kedua, walaupun cuaca agak baik, mohon penduduk berjaga-jaga lah, berwaspada dengan keadaan cuaca. Walaupun siang hari agak baik, cerah, tapi kena sentiasa memantau ataupun mencari info-info yang daripada saluran yang betul lah. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Okey, setakat itu saja laporan saya untuk banjir di daerah ini. Terus kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul.
Untuk langkah berjaga-jaga dengan situasi banjir di kawasan anda, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan makluman cuaca semasa bersama Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah di kesemua negeri sekitar Semenanjung sejak semalam. Dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berterusan sepanjang hari. Namun begitu, didapati terdapatnya penumpuan angin dan juga kelembapan di sekitar Aceh ini yang dijangka akan turut melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung bermula pada keesokan harinya. Oleh itu, orang ramai khususnya mereka-mereka di kawasan terbabit dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa dan boleh juga melayari laman sesawang rasmi dan media sosial rasmi kami untuk mendapatkan informasi cuaca yang terkini. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Keadaan cuaca dilihat cerah di hampir ke semua bahagian untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pada petang ini dengan hujan kini hanya berlaku di sekitar pedalaman negeri Sabah ini yang dijangka akan reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam daripada sekarang. Dan bagi negeri Sarawak pula hujan lebat kini dilihat hanya berlaku di sekitar bahagian Kuching, Serian dan Samarahan. Namun hujan lebat ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. ...181 kes positif COVID-19 dilaporkan dalam kalangan penduduk terjejas banjir sehingga pukul 11 pagi tadi. Ia dikesan melalui saringan COVID-19 yang dilakukan kepada semua penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS seluruh negara. Jelas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, daripada 181 kes tersebut, 117 daripadanya dikesan di Selangor, 52 di Pahang, 6 di Kelantan, 4 di Kuala Lumpur serta 1 kes masing-masing di Negeri Sembilan dan Melaka. Kebanyakan pesakit kategori 1 dan 2, mereka telah dipindahkan ke Hospital Pusat Kuarantin COVID-19 PKRC dan PPS Banjir Khusus untuk mereka yang dijangkiti. Ada 206 bilangan mangsa banjir yang kontak rapat, ya, 206 dan mereka ini sama ada dipindah ke PPS yang khusus ataupun kepada PKRC ataupun kepada stesen kuarantin ataupun dihantar ke hospital. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan disebabkan bencana banjir ini mungkin akan berlaku peningkatan kes disebabkan keadaan pemindahan yang terpaksa dibuat dalam keadaan yang sangat-sangat berisiko tinggi dan mungkin ada langkah-langkah kesihatan awam yang tak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kita memahami sebab keutamaan dalam kita menyelamat mangsa banjir ini adalah untuk menyelamatkan mereka. Tambahnya, beliau akan menambah bilangan pasukan KKM yang berada di lapangan bagi memudahkan pelaksanaan saringan COVID-19 di semua PPS terlibat. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Parlimen. PPS di Kuala Kerai, Kelantan dibuka khusus untuk menempatkan penduduk positif COVID-19 dan mereka yang dikuarantin. Ia bagi mengasingkan mereka seterusnya memastikan tiada penularan COVID-19 di PPS.
Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kerai, penolong penguasa bomba Muhammad Rizwan Ar-Rafi Paswimin berkata, 3 PPS berkenaan adalah di Sekolah Kebangsaan SK Sultan Yahya Petra 1, SK Dabung dan SK Manik Urai Baru. 3 PPS ini adalah 3 PPS utama yang kita telah tetapkan sebagai tempat positif untuk dikuarantinkan. Sama ada mereka dalam keadaan sedang dikuarantinkan ataupun terdapat gejala ataupun pesakit yang baru. Jadi mereka akan ditempatkan situ agar kita dapat pastikan tiada kemerebakan berlaku. Beliau ditemui RTM di PPS College Vocational Kuala Kerai. Tiada laporan berita palsu mengenai banjir di Kelantan diterima setakat ini. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Mahmad, masyarakat patuh arahan yang menggalakkan mereka mendapatkan maklumat menerusi laman web yang sahih selain merujuk laporan media utama. Saya telah arahkan supaya semua ketua polis daerah meningkatkan pemantauan di seluruh tempat. Jadi kita tak nak, sebab kita kena ingat kita masih berada dalam PKP PPN fasa 3. Jadi pemantauan SOP itu hendaklah dititik beratkan oleh semua pihak. Beliau memberitahu media pada Perhimpunan Bulanan Peringkat Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan di Kota Baru. Pelancaran ikon buah di Tenum antara fokus utama dari negeri di bawah payung pada hari ini. Perinciannya langsung bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Nurul, pisang Sabah kini adalah ikon tanaman buah di negeri ini. Pelancaran berkenaan disempurnakan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, selepas merasmikan sambutan Jubli Emas 1971 hingga 2021 Stesen Penyelidikan Pertanian Lagut Seberang di Tenem. Ini disebabkan pisang Sabah ini adalah pisang yang unik di Sabah. Dia mempunyai banyak kegunaan dalam industri hiliran, dalam pemakanan dari tepung ke macam-macam lah, krepek, kuih-kuih dan sebagainya. Dan dia punya kelebihan ini, dia boleh survive di mana-mana aku tanam. Turut dilancarkan tanaman kopi Katimor atau LSC1 yang kini mempunyai harga pasaran dan permintaan yang tinggi. Tanaman kopi ini sesuai di kawasan tanah tinggi dan boleh diusahakan di tanah rendah. Terdahulu, Datuk Jeffrey dalam ucapannya berkata pencapaian Jabatan Pertanian Sabah melalui Stesen Penyelidikan Pertanian Lagut Seberang Tenem ini selari dengan aspirasi Hala Tuju Sabah Maju Jaya iaitu memperkasakan lagi sektor pertanian di negeri ini. Seramai 100 pelajar sekolah rendah Kampung Bangka-Bangka Kingfisher dan Kampung Suang Parai sekitar Kota Kinabalu menerima sumbangan bantuan melalui program I Care for You Back to School. Bantuan berkenaan sedikit sebanyak meringankan beban ibu bapa yang terjejas akibat pandemik khususnya golongan P40. Penyerahan bantuan disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Adun Karambunai, Datuk Yaakob Khan. Mudah-mudahan usaha kecil daripada kami ini dapatlah meringankan beban keluarga-keluarga. InsyaAllah program seumpama ini kita akan buat lagi berterusan. Mengurangkan beban ibu bapa yang kurang kemampuan lah kan. Ada beg sekolah sudah sedia standby untuk tahun depan. Saya berasa gembira dan happy lah juga dapat berjumpa sama kawan-kawan. Apa yang diorang bantu tuh syukur je lah. Orang bilang tem-tem yang begini ni ada juga orang bilang keperluan untuk orang sekolah nanti turun sekolah. Selain penyerahan bantuan, turut dianjurkan program gunting rambut secara percuma. Baik, masih mengenai pelajar dan cuti persekolahan. Ini pula mengenai konsep berkatan secara beramai-ramai perlu diperluas bagi memudahkan kanak-kanak lelaki Islam menjalani tuntutan berkenaan. Ia sekaligus membantu ibu bapa yang kurang berkemampuan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Haji Muhammad Hamsan Awang Supain berkata program tersebut juga merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia hingga ke peringkat komuniti.
Dan yang penting sekali bagi saya, dia memupukkan perpaduan di kalangan penduduk khususnya di Taman Murni. Kena dalam konteks bermasyarakat khususnya di EPR Murni ini, perpaduan amat penting sekali. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkatan beramai-ramai anjuran Jawatan Kuasa Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Murni di Sandakan. Seramai 50 kanak-kanak lelaki menyertai program tersebut. Anggota polis terus komited untuk mendukung dasar dan usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam keadaan pandemik COVID-19. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata ini sejajar dengan wawasan kerajaan untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Datuk Idris berharap anggotanya akan terus menyumbang khidmat bakti dengan penuh ikhlas dan dedikasi demi mencapai misi dan visi organisasi serta menjadikan organisasi kepolisan lebih cemerlang pada masa depan. Beliau berkata demikian pada majlis serah tugas Ketua Polis Daerah Kota Belud antara Superintendent Syahrudin Mat Hussein dan Superintendent Sahimi Husin di Ibu Pejabat Polis Kota Belud. Sahimi ditugaskan di Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang. Datuk Idris juga turut menekankan pentingnya anggota membantu memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih berkualiti dan berkesan. UMNO Kalabakan akan memberikan tumpuan lebih terhadap golongan remaja sekaligus memenuhi keperluan dan kehendak kumpulan berkenaan. Tumpuan tersebut susulan kelayakan had umur mengundi kepada 18 tahun selain jumlah yang agak ramai di kawasan berkenaan. Ketua UMNO Kalabakan Andi Muhammad Suryadi Bandi turut menyeru ahli-ahli, pemuda dan puteri agar melipat gandakan usaha mendekati kelompok 18 tahun itu. Program-program kita memang berbentuk menyantuni dan memang ini merupakan salah satu imej UMNO. Kita sentiasa turun padang setiap minggu dan memang berjalanlah ya program-program kita dan saya fikirkan setakat ini apa yang penting saya pikir kita ingin mendapatkan kepercayaan rakyat. Beliau yang juga Wakil Rakyat Tanjung Batu berkata demikian pada mesyuarat perwakilan UMNO Sabah bahagian Kalabakan di Tawau. Menurutnya pengajuran pertandingan e-sport atau sukan santai merupakan langkah terbaik mendekati golongan 18 tahun berkenaan. Suasana Krismas semakin terasa di Sabah. Dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP, Majlis Sambutan Perayaan Krismas 2021, anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS membuktikan toleransi agama yang tinggi dalam kalangan rakyat negeri ini. Penganjuran turut dijayakan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional selain dihadiri persatuan agama lain seperti Persatuan Gabungan Masyarakat India Sabah, Gabungan Persatuan Cina Sabah dan Kinabalu Singh Sabha Sabah Association. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Janiston Bangkuai berkata, semangat toleransi agama perlu dipertahankan sebagai landasan mengukuhkan perpaduan antara kaum. Saya melihat perayaan hari ini yang melibatkan semua penganut agama yang ada di Sabah ini. Satu ilustrasi makna keluarga Malaysia itu. Dan ini yang kita harus pertahankan, keunikan kita di Sabah ini. Majlis diserikan dengan persembahan tarian kebudayaan, pemberian barangan makanan dan hadiah kepada anak yatim serta orang kurang upaya. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Patuhi SOP, teruskan bersama RTM untuk berita sahih. Dengan itu, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Juvinia Jim Lajim di atas perkembangan itu. Pengalaman satu keluarga berdepan detik cemas apabila dalam kejadian ribut di Moyen Square, Batu Kawa, Kuching petang semalam antara tumpuan di Sarawak Bumi ke Nyalang. Rinciannya bersama Vanessa Maring. Silakan, Vanessa.
Ya, Nurul, 10 minit yang mendebarkan. Itu pengalaman satu keluarga yang mengalami detik cemas dalam kejadian ribut di Moyan Square Batu Kawah semalam. Bagi salah seorang mangsa, dia menguak ketika kejadian tersebut. Beliau bersama 4 lagi ahli keluarganya bergegas keluar dari rumah selepas melihat siling rumah mereka runtuh. Bapak Enong dah tahulah siling ini ten aja mau guguk ke dibah, jadi mau lari je lah. Lari keluar sempat tapi ya lah angin tu kuat, ada pokok kayu dekat sana. Keluarga Demun merupakan antara 25 keluarga di Taman Perumahan Terbabit yang mengalami kejadian ribut dengan kebanyakan struktur atap kediaman mereka turut tercabut dan terbang ditiup angin kuat. Justru pihak bomba menasihati mereka yang terjejas dengan insiden itu untuk berpindah buat sementara waktu. Tapi penghuni mereka enggan untuk berpindah disebabkan mungkin atas faktor keselamatan atau benda mereka lah. Dan cuma kita dapat beri nasihat. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Jaul Samion memberitahu Kerajaan Negeri menghulurkan bantuan segera selain turut menilai setiap kerosakan kediaman yang dialami oleh penduduk berkenaan. Membawa agensi-agensi untuk menilai kerosakan dan juga menentukan macam mana untuk membantu seterusnya. Tinjauan RTM di taman tersebut pagi tadi mendapati ramai penduduk sedang melakukan kerja-kerja pembersihan. We will try to offer all the various government financial subsidies as we can. Dalam kejadian sekitar pukul 2 petang semalam, beberapa rumah di kawasan lain seperti di Musi Bauk dan Bobak Sejinjang juga terjejas teruk akibat ribut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menetapkan 12 jenis barangan di bawah skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM berkuat kuasa pada 7 hingga 31 Disember ini. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ia sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan keperluan dan memastikan bekalan itu mencukupi di pasaran. Beliau menjelaskan antara barangan yang disenaraikan di bawah skim itu ialah ayam, telur ayam dan sayur. Selain itu, skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2021 akan berkuat kuasa pada 23 hingga 31 Disember ini. Sebanyak 8 jenis barangan harga terkawal akan dikuatkuasakan melibatkan kategori ayam, sayur, daging kambing dan daging babi. Jumlah barangan harga terkawal bagi pelaksanaan skim harga maksimum musim ataupun keluarga Malaysia SHMKM dan skim harga maksimum musim perayaan Christmas SHMMP 2021 adalah melibatkan 20 jenis barangan daripada kategori ayam, telur ayam, sayur, daging kambing dan daging babi. Beliau berkata demikian selepas melakukan pemantauan harga di sebuah pasar raya di Kuching. Ujarnya lagi, pegawai penguatkuasa KPDN HEP juga akan berada di beberapa lokasi tumpuan orang ramai seperti Pasar Awam, Pasar Tani dan Pasar Raya untuk membuat pemeriksaan dan pemantauan. Langkah-langkah tersebut katanya mencerminkan usaha berterusan bagi melindungi keluarga Malaysia daripada aktiviti pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh peniaga-peniaga yang tidak beretika. Beliau turut menambah bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim ini. Selain mereka boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dengan didenda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun. Seramai 700 graduan Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak menerima diploma dan ijazah masing-masing pada majlis penganugerahan kali ke-92. Menerusi kenyataan media, UiTM memaklumkan majlis secara janji temu itu berlangsung mulai hari ini di Dewan Jubli Kampus Samarahan. Majlis yang diadakan di Dewan Jubli Kampus Samarahan itu menyaksikan rata-rata graduan maupun ibu bapa yang hadir mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Graduan yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana berjaya menamatkan pengajian meskipun terpaksa menunggu agak lama untuk menghadiri majlis graduasi disebabkan oleh wabak COVID-19.
Nasihat kami bagi pelajar yang berada pada masa pandemik itulah setidaknya perlu hadap juga sebab belajar tu di mana-mana aja kita boleh belajar lah, sama ada di kampus ataupun di rumah boleh dia belajar. Yang penting jangan give up, sentiasa berusaha lah. So at first memang fikir tak dapat dah combo, tak dapat gambar everything, so memang sedih, tapi when you ITM make it happen, even though dah 2 tahun still bagi kita orang kesempatan untuk gambar dekat pentas semua. Very happy lah sebab ini momen yang student-student semua nantikan sebab kita dah rajin belajar semua kan. So kalau tak ada celebration macam just ambil scroll dekat benda hari, so benda tu macam sayangnya macam tu kan. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh ini. Yang sahih di berita RTM. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Fi atas perkembangan itu. Program Jualan Keluarga Malaysia, Produk Pelancongan Negeri dan Kerjaya Baharu menjadi tumpuan laporan langsung dari Perlis hari ini. Kita terus bersama Ahmad Iqbal Yaakob. Baik, terima kasih. Pengunjung program Jualan Keluarga Malaysia PJKM perlu mematuhi Standard Operating Procedure SOP sebelum mengunjungi gerai-gerai jualan yang menawarkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga paling rendah di pasaran. Penganjur PJKM di negeri ini, Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Perlis PPDN-HCP, mereka perlu memastikan pengunjung dapat memiliki keperluan asas dengan harga mampu milik, namun dalam masa yang sama, SOP COVID-19 perlu dipatuhi setiap pengunjung. Yang ini kita tengok balik kepada konsep layout kita lah ya. Dalam setiap perancangan penganjuran program yang diadakan, kita mendapatkan khidmat nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara Negeri Perlis. Okay. Dan kemudiannya dari segi layout juga kita akan pastikan ada laluan masuk dan laluan keluar, dan juga kita minta supaya pihak rela untuk sama-sama membantu dalam mengawal SOP. Jadi kita harap kita dapat membawakan program yang bermanfaat pada rakyat dalam masa sama kita mematuhi SOP. Dalam pada itu, para pengunjung berharap program Jualan Keluarga Malaysia wajar diteruskan kerana ianya adalah ruang terbaik buat mereka mendapatkan keperluan pada harga lebih murah berikutan kesan pandemik COVID-19. Sini saya membeli sini sebab sini harga berpatutan lah. Kalau harga banyak-banyak barang saya cek pun lebih rendah daripada pasar-pasar yang kita pergi kan. Macam itulah. Di Perlis, ianya diadakan di kesemua 3 parlimen yang turut menawarkan peluang kepada para peniaga memasarkan hasil produk mereka secara terus kepada pelanggan. Pulut harum manis, nira nipah dan ikan bakar Kuala Perlis antara juara makanan di Perlis yang mampu menarik kehadiran pelancong ke negeri ini, namun aspek kebersihan dan infrastruktur perlu dipertingkatkan. Menyedari bahawa terdapat keperluan untuk meningkatkan standard dan kualiti perkhidmatan serta perniagaan makanan, telah dilancarkan Pelan Strategik Perlis Bersih Sihat 2021-2025 bagi mewujudkan imej dan persekitaran bersih di kalangan penyedia perkhidmatan makanan negeri ini sekaligus mampu menarik lebih ramai pelancong luar ke Perlis. Pada pemberdayaan kebersihan ini, kita juga akan membagi Perlis ini nampak bersih, ceria dari masa ke semasa lah, sepanjang masa kan, dan kita harap semua akan dapat ikut. Jadi mungkin kita akan boleh mengurangkan kos pembersihan yang kita tanggung selama ni cukup tinggi lah. Duit itu boleh kita guna untuk benda-benda lain. Sekiranya rakyat negeri Perlis dan juga para peniaga bagi kerjasama yang baik. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan penyerahan apron kepada peniaga di Kompleks Muara Simpang 4 pada Majlis Turun Padang kempen pembudayaan kebersihan dan peningkatan standard perniagaan makanan Perlis. Turut hadir yang di-Pertua Majlis Pembenaran Keangan MPK Nur Azlan Yahya.
Bagi mencapai objektif program tersebut, dalam tempoh 6 bulan pertama pelaksanaannya, kempen akan memfokuskan kepada komunikasi kesedaran awam dan promosi bagi meningkatkan kefahaman dan kesedaran kepada pemilik premis perniagaan. Seterusnya akan melibatkan pemantauan serta penguatkuasaan MPK. Sektor pertanian antara bidang yang kurang diceburi golongan muda, terutama golongan siswazah berbanding sektor lain seperti industri pembuatan dan perkhidmatan. Situasi tersebut amat membimbangkan berikutan sektor pertanian merupakan sektor utama pengeluaran makanan negara yang ketika ini sebahagiannya terpaksa diimport dari negara luar. Kurang pelibatan golongan muda antaranya adalah faktor sektor pertanian memerlukan tenaga kerja yang berat serta penawaran gaji yang kurang lumayan. Namun, menerusi revolusi teknologi keempat telah menjadikan sektor pertanian lebih mampan kerana penggunaan peralatan yang lebih efisien, antaranya penggunaan drone sekaligus mendorong peluang pekerjaan yang lebih ideal untuk golongan muda terlibat secara langsung, terutama para graduan lepasan siswazah. Pilot drone antara prospek kejaya diceburi golongan muda dalam revolusi industri 4.0 pertanian negara yang menawarkan peluangan gaji lumayan dan skop kerja yang menyeronokkan. Saranan dah untuk yang baru nak mula drone ni, lah ni kita tengok pun drone pun dah makin banyak. Tuan tanah yang bendang 50 kalung ke 100 kalung pun mereka dah mula beli dah sendiri. Kira kos kalau kita kata kita upah orang pun harga dah berbaloi lah kalau kita beli drone ni. Kalau kita tengok ni lah ni pusat drone pun dah makin ramai ni. Makin ramai kalau kita boleh buat untuk buka servis sendiri amat berbaloi lah. Kos dah kita kata drone pun kalau kita tukar sepasang kipas pun dah RM90. Kalau kita boleh ni kita beli sendiri, kita beli pasang sendiri, dia amat murah lagi lah. Jimat kos kita. Baginya, selain mampu memperoleh pendapatan hampir RM500 sehari, kerjaya sebagai pilot drone lebih menyeronokkan tanpa terikat dengan jadual kerja oleh majikan di samping mampu berbakti di halaman kampung sendiri. Sekian paparan berita dari Perlis, terus patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Kembali semula bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Iqbal. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi 20 Disember 2021. Keluarga Malaysia terus amal kaulankan diri, lindung diri, lindung semua. Ini termasuk pematuhan SOP di pusat-pusat pemindahan sementara banjir. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan Assalamualaikum.